Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar tingkatan 5. Hari ini cikgu akan sambung lagi pembelajaran kita berkaitan dengan enjin. Yang lepas kita dah belajar tentang enjin petrol 4 lejang. Jadi hari ini kita akan sambung dengan enjin diesel 4 lejang. Antara enjin diesel dan enjin petrol ni dia lebih kurang sama, strukturnya pun lebih kurang sama, komponen-komponennya lebih kurang sama, cuma ada satu sahaja perbezaan. Ada satu bahagian sahaja yang tak sama. So nanti kita akan tengok sama-sama di mana bahagian yang tak sama tu. Sebelum ni, sebelum kita tengok pada step-step ataupun kita tengok lejang-lejang, ada 4 lejang yang kita nak tengok. Kita tengok struktur dia. Yang pertama sekali, dia ada injap exhaust. Masih lagi sama. Kita mula dengan injap masuk dulu. Dia buat injap exhaustnya sebelah kiri. Dia ada yang pertama, dia ada injap masuk. Kemudian dekat sini injap masuknya dia buat di sebelah kanan. Kemudian yang kedua ialah injap exhaust, dibuat di sebelah kiri, masih sama juga kalau kamu tengok. Yang ketiga, dia ada pemancit bahan api. Ini kat sinilah letaknya perbezaan antara enjin petrol 4 lejang dengan enjin diesel 4 lejang. Kalau enjin petrol 4 lejang, dekat sini kita tak ada pemancit bahan api, tapi kita ada apa? Kita ada palam pencucur. Dia ada palam pencucur. Ini untuk petrol. Untuk enjin petrol dekat sini dia ada enjin petrol, dia ada palam pencucur. Palam pencucur. Spark plug. Tapi bagi enjin diesel dia tak ada palam pencucur, tapi dia ada pemancit bahan api. So ini untuk enjin diesel. So ada perbezaan di situ. Bagi petrol, bahagian ini ialah palam pencucur. Bagi enjin diesel, dekat sini dia ada pemancit bahan api. So kat situ ada perbezaannya. Di sinilah perbezaan antara enjin petrol 4 lejang dengan enjin diesel 4 lejang. Yang lain-lain semua samalah. Kemudian dia ada apa? Dia ada piston ataupun omboh. Kemudian dia ada silinder, sama juga. Dan yang ke-6, dia ada aci engkol ataupun crankshaft. So sama. Yang lain semua sama, cuma komponen bahagian fuel injector tu saja ataupun pemancit bahan api itu bagi enjin petrol dia adalah palam pencucur. Sekarang kita terus tengok tanpa membuang masa. Kita nak tengok prinsip operasi enjin diesel 4 lejang. So dia punya lejangnya masih sama, macam enjin petrol 4 lejang. Lejang yang pertama namanya ialah lejang aruhan. Yang kedua ialah lejang mampatan. Kemudian yang ketiga ialah lejang kuasa. Dan yang keempat ialah lejang exhaust. Sama sahaja. Cuma tetapi nanti kita akan lihat step dia pada lejang kuasa. Lejang kuasa, dia akan ada perbezaan dekat bahagian tu. Semasa lejang kuasa dia ada sedikit perbezaan di situ. Nanti kita tengok apa bezanya. Sekali lagi kita akan tengok perbezaan tu hanya pada lejang kuasa saja. So sekarang kita lihat. Kita tengok satu persatu. Cikgu terangkan satu persatu. Terangkan sekali lagi. Harap ni kamu lebih faham, sebab sebelum ni kamu dah nampak, kamu dah tengok enjin diesel, enjin petrol 4 lejang. Jadi dia lebih kurang sama. So kita lihat yang pertama sekali. Injap masuk terbuka. Macam cikgu cakap, kita kena perhatikan. Dia labelkan kat mana injap masuk. Injap masuk sebelah kanan, injap exhaust sebelah kiri. So kena perhatikan kat mana. Jadi step yang pertama ialah injap masuknya terbuka. So kamu boleh tengok di sini.
Okey, kamu tengok kat sini. Ni injap masuknya terbuka. Kalau kamu tengok injap exhaust kat sini, dia kan tak terbuka, dia tertutup. Jadi injap masuk terbuka, injap exhaustnya tertutup. Kemudian omboh akan bergerak ke bawah. Tengok sini. Omboh tu akan bergerak ke bawah. Okey. Piston tu akan bergerak ke bawah. Macam mana kita tahu dia bergerak ke bawah? Tengok gambarnya ataupun tengok anak panahnya. So dia bergerak ke bawah. Kemudian kat sini pun ada sedikit perbezaan berbanding enjin petrol. Kalau enjin petrol, okey, kalau dalam enjin petrol, semasa injap masuknya terbuka, okey, semasa injap masuknya terbuka, apa yang akan masuk dekat sini ialah udara. Apa yang masuk di sini ialah udara dan juga bahan api ataupun petrol, betul? Tetapi bagi enjin diesel, yang masuk semasa ini hanyalah udara sahaja. Nampak yang masuk hanyalah udara sahaja. Tidak ada diesel di sini. Okey, yang masuk hanyalah udara, tak ada diesel. Kalau yang sebelum ni enjin petrol, yang masuk ialah udara campur dengan petrol. Okey, sekali lagi, udara dengan petrol. Tapi untuk enjin diesel, yang masuk hanyalah udara sahaja. Okey, saya harap kamu jelas dekat situ. Okey, bila dia masuk, omboh bergerak ke bawah, kemudian hanya udara yang disedut masuk ke dalam kebuk pembakaran. So kat sini juga adalah perbezaan. Ada perbezaan antara petrol dan juga diesel. Okey. Seterusnya. Okey, kita sambung sikit. Dia kata hanya udara disedut masuk ke dalam kebuk pembakaran menerusi injap masuk disebabkan oleh perbezaan tekanan. Okey, cikgu tak payah terangkan panjang. Nanti video ni jadi panjang. So kamu kena tahu yang itu. Okey, yang kedua, kita pergi pada lejang mampatan. Okey, lejang mampatan. Semasa ini, okey, kalau kamu lihat, kedua-dua injap akan tertutup. Nampak? Tak sama dengan yang ke atas ni tadi kan? Yang ke atas ni kalau kamu tengok tadi, dia terbuka. Okey, kemudian yang satu lagi tertutup. Kan? Allah. Okey, satu terbuka dan satu lagi tertutup, terpadam pula. Okey, satu terbuka dan satu lagi tertutup. Ini terbuka, yang ini tertutup. Tetapi dalam lejang mampatan, kedua-dua injap akan tertutup. Okey, so saya harap kamu jelas. Okey, saya harap kamu jelas masa ini kedua-dua injapnya tertutup. Dan pada masa ini, okey, di dalam kebuk pembakaran ni dah ada apa? Dalam kebuk pembakaran ni dah ada udara. Dalam kebuk pembakaran dah ada udara. Okey. Seterusnya, okey, kalau tadi piston bergerak ke bawah, sekarang piston akan bergerak ke atas. Macam mana kita tahu? Tengok gambar raja dan juga tengok anak panahnya. So dia akan bergerak ke atas. Okey, omboh akan bergerak ke atas. Dan pada masa ini, udara yang terdapat di sini, udara di sini telah dimampatkan. Okey, telah dimampatkan. Okey, nampak kat situ? Nanti cikgu tak apa nak cantik. Okey, dia dimampatkan dekat dalam kebuk pembakaran. Okey, seterusnya, apabila semua omboh berada di kedudukan tertinggi, udara yang termampat akan menghasilkan suhu yang tinggi. Kesan daripada pemampatan tadi, apa yang terjadi seterusnya ialah suhu menjadi tinggi. Okey, suhu menjadi tinggi. So jelas kat sini, apabila udara termampat, apa yang setelah udara termampat ataupun dimampatkan, dia menyebabkan suhu menjadi tinggi. Kat situ ialah lejang mampatan.
Okey, seterusnya kita lihat yang seterusnya ialah lejang kuasa. Okey. Dalam lejang kuasa pula, apa yang berlaku ialah kedua-dua injap tertutup. Okey, injap masuk, injap masuk dan juga injap exhaust akan tertutup kat sini. Sama juga macam yang sebelum ni. Kedua-duanya tertutup. Okey, tak cantik besar sangat Okey, so kedua-duanya tertutup. Okey, nampak kedua-duanya tertutup. Sama macam lejang mampatan tadi. Okey. Kemudian pada masa ini, apa yang berlaku? Okey, kalau dalam enjin petrol, pada masa ini spark plug akan menghasilkan percikan api. Tapi berbeza dengan enjin diesel, semasa ini setelah kebuk pembakaran ini dia punya udara dah mampat, kemudian dia punya suhunya menjadi tinggi. Okey, apabila suhu dah jadi tinggi, okey, suhunya menjadi tinggi. Okey, suhunya jadi tinggi. Apa yang seterusnya yang berlaku ialah, okey, kat sini kita tengok sama-sama dekat kawasan sini. Dekat sini ni kita tahu dia warna salah. Apa yang kita tahu dekat sini, kita ada apa tadi? Fuel injector. So semasa ini apa yang terjadi ialah fuel injector ini telah menyemburkan diesel. Okey, diesel disemburkan. Semasa ini diesel disembur. Jadi kamu bayangkan dalam udara yang termampat, suhu yang tinggi, tiba-tiba ada diesel. Agak-agak apa yang berlaku? Dahlah udara termampat dan menyebabkan suhu jadi tinggi. Kemudian panaslah, suhu tinggi itu jadi panas, kemudian disemburkan diesel. Apa yang berlaku agaknya? So apa yang terjadi semasa ini ialah letupan dihasilkan. Okey, so kita tengoklah, kita baca pula. Cikgu dah terangkan pada gambar, sekarang kita tengok pada kita punya nota. Okey, bila dah suhu tinggi dan udara dimampakkan dan suhu tinggi, kat sini diesel disemburkan. Okey, disemburkan melalui apa? Melalui pemancit bahan api. Melalui pemancit bahan api. Mana dia pemancit bahan api? Ini dia pemancit bahan api ataupun fuel injector. Okey, seterusnya apa yang terjadi ialah diesel tadi menghasilkan letupan. Okey, kan kita dah kata suhu udara termampat adalah tinggi. Okey, kemudian diesel pun disemburkan dan seterusnya apa yang terhasil ialah letupan. So jelas suhunya tinggi, ada pula bahan api. So letupan akan dihasilkan. So kat sinilah perbezaan antara lejang kuasa petrol dengan lejang kuasa diesel. Okey, kalau lejang kuasa petrol, dia spark plug hasilkan percikan api. Tapi dekat semasa lejang kuasa bagi diesel, hanyalah diesel yang dipancitkan ke dalam kebuk pembakaran dan kedua-duanya menyebabkan letupan. Okey, jelas Okey, seterusnya yang terakhir ialah lejang exhaust. Okey, lejang exhaust kita tengok, yang pertama sekali kita tengok pada apa? Kita tengok pada injap. Okey, semasa ini injap masuknya tertutup dan injap exhaustnya terbuka. Injap masuk terbuka, injap exhaust injap masuk tertutup, terbalik macam tadi. Injap masuknya tertutup dan injap exhaustnya terbuka. Okey, tengok dekat sini. Ini ialah injap masuk tertutup kan. Yang ini pula ialah injap exhaustnya terbuka. Okey, so jelas kat situ Okey, so semasa ini omboh akan bergerak ke atas. Tengok anak panah dia. Okey, yang kat sini tadi cikgu lupa nak cerita.
Ombohnya masa ini bila berlaku letupan, omboh akan bergerak ke bawah. Lupa cikgu nak cerita tadi. So, ombohnya bergerak ke bawah. Okey, saya sambung terus kepada lejang exhaust lah. Okey, semasa ini injap masuknya tertutup. Cikgu dah tunjukkan tadi. Injap masuknya tertutup. Kemudian injap exhaustnya terbuka. Kemudian dia punya omboh akan bergerak ke atas. So nampak omboh ataupun pistonnya bergerak ke atas. Tahu macam mana? Berdasarkan daripada anak panahnya lah. Okey, bila omboh bergerak ke atas, apa yang berlaku di sini ialah omboh ini akan menolak keluar gas exhaust menerusi injap exhaust. So tadi dekat sini kan dah ada udara, tadi dah ada berlaku letupan kan kat sini. So bila berlaku letupan, maksudnya apa? Terhasilnya gas exhaust. So bila piston ini naik ke atas, apa yang berlaku ialah gas exhaust tadi keluar pula melalui apa? Melalui injap exhaust. Dia akan keluar melalui injap exhaust. Dan apa berlaku seterusnya? Seterusnya kitaran baru akan dihasilkan bermula daripada lejang aruhan. Okey, dekat sini cikgu ambil ada satu video daripada YouTube. Okey, cikgu ada ambil dekat sini dia punya pergerakan dia. Pergerakan enjin 4 lejang. Okey, secara pergerakan lah kamu boleh nampak. Yang lepas pun cikgu ada bagi, tapi cikgu tak masukkan dalam video yang cikgu buat. Cikgu bagi bagi dia punya link dia cikgu bagi link tapi hari ni cikgu tunjukkanlah dekat sini. Okey, so kita lihat tapi kat sini kamu lihat dia terbuka, kemudian berlaku compression, memancit, kemudian berlaku letupan dan seterusnya terkeluar. Okey, cikgu ulang sedikit lagi. Okey, cikgu ulang sedikit dia punya video tu. Kat sini udara masuk, kemudian udara dimampatkan, kemudian letupan berlaku sebab ada diesel dipancitkan dan seterusnya exhaust tadi injap exhaust terbuka. Okey, cikgu ulang sikit boleh? So kamu tengok sekali lagi kita ulang. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, cikgu ulang lagi sekali. Udara masuk, kemudian dimampatkan, pemancit mengeluarkan diesel, berlaku letupan, kemudian gas exhaust keluar. Okey, so cikgu rasa kamu dah jelas dekat situ. Okey, so cikgu teruskan dengan cikgu teruskan lagi kita punya pembelajaran. Okey, sikit lagi kita buat perbandingan antara enjin petrol. Okey, perbandingan dan juga persamaan, persamaan dan juga perbezaan. Kita tengok sikit. Okey, yang pertama sekali persamaannya berlaku secara dalaman. Maknanya berlaku kat mana? Dia berlaku dalam kebuk pembakaran lah, dalam enjin Dia pembakaran ini berlaku dalam kebuk pembakaran dekat enjin. Okey, yang kedua, kedua-duanya adalah terdiri daripada 4 lejang. So itu ialah persamaan. Okey, lihat perbezaan. Okey, dalam peperiksaan kita, dalam peperiksaan kita ada juga soalan yang kemungkinan sebelum-sebelum ni pengalaman cikgu mengajar ada soalan perbezaan. Okey, jadi bila ada soalan perbezaan kamu boleh buat macam ni. Kamu boleh buat jadual, okey, kamu boleh buat perbandingan. Okey, kalau ditanyakan perbandingan antara enjin petrol 4 lejang dengan enjin diesel 4 lejang, okey, ini ada beberapa perbezaan. Okey, yang pertama, perbezaan yang pertama ialah daripada bahan apinya. Okey, kamu lihat bahan apinya. Okey, bagi bahan api, ini petrol, so mestilah menggunakan petrol, dan diesel mestilah menggunakan diesel. Okey, cikgu tak payah highlight kot okey, cikgu cuma tunjukkan saja guna pointer cikgu. Okey, petrol dia akan gunakan bahan apinya ialah petrol, dan diesel dia akan jadi bahan apinya hanyalah diesel. Okey, sekarang kita lihat yang kedua. Apa bahan yang disedut masuk? Disedut masuk semasa lejang aruhan ataupun semasa
injak masuk di muka, apa yang akan masuk ke dalam kebuk pembakaran? Okey, bagi petrol, yang masuk ialah campuran petrol dan udara. Ingat? Okay. Kemudian dalam diesel, enjin diesel hanyalah udara yang disedut masuk. Okey. Kemudian kehadiran palang pencucuh. Bagi petrol ada palang pencucuh, dan bagi diesel tiada palang pencucuh. Dekat sini kita gantikan dengan apa dalam struktur tu? Kita gantikan dengan fuel injector ataupun pemancit bahan api. Okey, kita lihat kuasa dan kecekapan. Kuasa dan kecekapannya. Bagi enjin petrol, kuasa kecil tetapi cekap. Kuasa kecil tetapi cekap. Yang ini kuasa besar dan lebih cekap. So cuba bayangkan kita bawa kereta dengan bas. Kan bas akan lebih laju kan? Lebih laju daripada kita. Okey. Kemudian kos pengendalian enjin. Okey, kos pengendalian enjin. Okey, bagi enjin petrol dia lebih mahal dan enjin diesel dia lebih murah. Lepas tu jenis kenderaannya. Kenderaan untuk petrol. Okey, kenderaan untuk petrol adalah kenderaan ringan, dan bagi diesel adalah kenderaan berat. Okey, contoh petrol kita gunakan untuk kereta, okey, untuk kenderaan yang kecil-kecil, contohnya kereta. Dan bagi kenderaan berat tadi cikgu bagi contoh bas, yang besar digunakan diesel. Okey. Kemudian produk yang dihasilkan. Okey, produk yang dihasilkan maksudnya apa yang keluar dekat exhaust tu, semasa berlaku pembakaran tu, apa yang dihasilkan. Okey. Bagi enjin petrol dia kurang jelaga, dan bagi enjin diesel dia menghasilkan lebih banyak jelaga. So itu ialah tentang perbandingan antara enjin petrol 4 lejang dan juga enjin diesel 4 lejang. Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu dapat selesaikan, okey, dapat lengkapkan buku kerja bermula daripada muka surat 94 yang bawah tu, melengkapkan struktur komponen enjin. Kemudian muka surat 95, okey, tentang enjin 4 lejang, apa yang berlaku di keempat-empat lejang, dan juga muka surat 96, okey, perbandingan antara enjin petrol 4 lejang dan juga enjin diesel 4 lejang. Okey, so itu untuk hari ini. Okey, cikgu harap kamu dapat menyiapkan tugasan kamu. Okey, saya rasa semua orang tak ada masalah nak akses pada internet, jadi tolong beritahu kawan-kawan. Okey, so cikgu bagi kamu sampai malam ni, tolong beri laporan pada cikgu, beritahu cikgu bahawa kamu dah siap. Okey, cikgu tak nak nanti naik sekolah buku kosong, tak siap. Okey, so itu saja untuk hari ini. Selamat belajar. Okey, itu di rumah duduk baik-baik, elok-elok belajar. Okey. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Bye.